Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli muhabbatihi wa aslih syu'unal ummati wa farij anna humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab hikam. Dan Ustaz minta maaf lah tidak sempat nak maklum kepada para jemaah. Malam ni kita akan mulalah pembacaan kitab hikam yang kita tangguh dahulu. Dan kepada sesiapa yang memiliki kitab hikam ini, kita baca pada muka surat 50. Yang ni kita sambung pada pengajar hikam yang dahulu yang kita berhentikan dahulu. Dan kali ini kita kembali balik dalam muka surat 50 baris yang kedua daripada bawah. Jadi kitab hikam ini kitab yang begitu takjub dan hendaklah kita mendengar dengan hati yang terbuka, dengan niat yang benar ketika mana kita belajar. Dalam waktu yang sama kita mengharapkan keberkatan daripada guru kita, masyayikh kita, para habaib kita, para ulama-ulama kita, supaya satu hari nanti apa yang kita amalkan itu mendapat berkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para jemaah di mana saja berada, mungkin di pantai barat, di pantai timur, mungkin ada di Singapura, mungkin di mana sahaja, insya-Allah. Moga-moga kamu semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata Syekh radhiyallahu anhu, qallama takunu al-waridatu ilahiyah illa baghtatan siyanatan laha an yada'aha lil ibadi biwujudil isti'dadi. Maksudnya, sedikit tiada ada waridat ilahiyah. Waridat adalah sesuatu yang Allah datangkan. Ilahiyah yang berbentuk ketuhanan. Melainkan dengan terkejut. Apa maksud terkejut? Iaitu dengan secara tiba-tiba. Kerana memeliharakan baginya daripada mendakwa akan dia segala hamba dengan sebab diperolehi anugerahnya. Jadi dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala dia memberi waridat kepada hamba-hamba dia. Dan pemberian waridat itu kepada hambanya itu secara tiba-tiba. Kenapa secara tiba-tiba? Kerana ingin memelihara hati hambanya itu, supaya hamba itu dapat menjaga hatinya dengan mendakwa bahawa dia dapat waridat dengan sebab-sebab tertentu. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Makhluklah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila seseorang itu dia ini beramal, maka Allah memberi kepada hamba tadi kebaikan-kebaikan kesan daripada dia beramal. Waridat itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati manusia, ke dalam hati hambanya tadi, berbentuk perkara-perkara yang baik. Dan dikatakan bahawa yang dimaksudkan waridat ilahiyah di dalam kitab ini, dalam matan ini adalah ilmu-ilmu makrifat Allah, ilmu-ilmu yang membawa seseorang itu mengenali Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kadang-kadang ada orang yang sembahyang banyak. Tetapi walaupun dia sembahyang banyak, namun hatinya belum lagi dapat mengenal, betul-betul mengenal Allah. Hatinya belum lagi mencapai takwa, walaupun dia sudah sembahyang banyak. Ada juga orang yang sudah belajar ilmu banyak, hatta ilmu dia banyak sekalipun. Kadang-kadang ilmu banyak juga tidak membawa lagi kepada takwa kepada Allah. Yang membawa dia ini melakukan amal ibadat, meninggalkan maksiat dan seumpamanya. Kadang-kadang juga ada orang yang dia ini banyak buat amal-amalan tertentu. Namun Allah tidak campak lagi dalam hatinya makrifat kepada Allah. Pengenalan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah mungkin pernah mendengar satu kisah. Kisah yang berkaitan dengan satu orang wanita. Satu orang wanita ini, dia ini melakukan maksiat. Namun dia telah memberi air kepada seekor anjing. Maka dengan memberi air seekor anjing tadi, Allah memberi dia taubat kepada Allah. Dan Allah memasukkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disebut oleh ahli-ahli sufi, mengatakan bahawa di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu makrifat kepadanya. Rasa bersalah, rasa dia ini banyak dosa, rasa dia hamba betul kepada Allah, selama ini dia ini lalai kepada Allah, maka Allah mencampakkan ilmu ke dalam hatinya sehingga dia benar-benar mengenal Allah. Maka orang ini Allah memberi seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan 3 jalan. Jalan pertama dia panggil jalan ibadah kepada Allah. Ada yang melakukan amal ibadat ini, dia ini mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan ibadah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba aku mendekatkan diri aku kepada Allah dengan melakukan ibadat sunat sehingga Allah kasih kepada dia. Allah kasih kepada dia dengan sebab dia buat taat. Tetapi Allah Ta'ala tengok dia ini maknanya kadang-kadang tidak lagi mampu, tidak lagi layak menerima ilmu makrifat Allah. Maka Allah Ta'ala sibukkan dia dengan ibadah. Maka dengan ibadah juga menyebabkan dia ini dekat dengan Allah. Yang kedua, Allah mencampakkan dia, hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan khidmat. Dengan khidmat. Macam mana dengan khidmat? Yakni dia khidmat dengan orang yang saleh. Ataupun dia khidmat dengan hamba-hamba Allah. Suka menolong orang. Maka itu dengan khidmat. Itu jalan dia mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga yang ketiga dengan jalan mahabbah, cinta dia kepada Allah. Dengan jalan cinta kepada Allah. Maka dengan dia jalan, dia kasih kepada Allah, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala pun mendekatkan dia dengan Allah Ta'ala. 3 jalan ini, ibadah, khidmat, mahabbah. 3 jalan ini jalan yang membawa kepada seseorang itu dekat dengan Allah. Namun ada satu golongan yang Allah beri kepada dia ilmu makrifat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang Allah Ta'ala beri anugerah kepada dia. Boleh jadi dia ahli maksiat. Boleh jadi dia ini bukanlah ahli ilmu. Dia bukan orang yang ahli ilmu. Namun dikatakan bahawa walaupun dia bukan ahli ilmu, walaupun dia ahli maksiat, tetapi Allah boleh campak dalam hatinya. Sehingga Allah memberi dia waridat. Yakni sesuatu lintasan ataupun sesuatu ilmu yang membawa dia kepada kebaikan. Tak kiralah dengan cara macam mana. Kadang-kadang maknanya kita cerita
bahawa ada satu orang yang beri air kepada anjing, Allah jadikan dia seorang yang soleh. Ada juga orang yang disebabkan dia ini memberi makan kepada seorang fakir miskin, lalu Allah Ta'ala jadikan dia orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa bermula segala waridat ilahiyah, sesuatu yang Allah Ta'ala campak dalam hati kepada seorang hamba tadi, itu hadiah daripada Allah. Ia merupakan hadiah daripada Allah. Hadiah yang Allah beri kepada sang hamba dia tadi. Jadi dengan sebab itulah maknanya seseorang tadi dekatkan diri dengan Allah. Baca Al-Quran banyak, berzikir banyak, buat amal ibadat, serah kepada Allah. Tapi bila seorang itu, bila Allah nak beri kepada dia makrifat di dalam hatinya sehingga dia benar-benar mengenal Allah, bukan kerana ibadat yang dia lakukan. Bukan kerana ibadat yang dilakukan, tetapi kerana itu pemberian daripada Allah. Kerana betapa ramai orang yang ahli ibadat tetapi tidak mendapat ilmu makrifat kepada Allah. Sehingga dikatakan bahawa Allah Ta'ala beri kepada seorang tadi waridat ilahiyah, yakni dikatakan sesuatu yang ilmu yang dicampakkan di dalam hati seseorang tadi, yang membawa seseorang tadi mengenal Allah. Sebab itu dikatakan di dalam ayat Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim min rabbih. Maka sesiapa yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya dengan Islam, maka dia akan mendapat cahaya daripada Allah Ta'ala. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang dimasukkan apabila Allah Ta'ala mencampakkan di dalam hatinya itu Islam? Maknanya, katanya Rasulullah, Allah Ta'ala yang dimasukkan itu adalah ketenangan dalam hati. Ketenangan di dalam hati, dan sehingga seseorang itu menjadikan segala anggota dia ini tunduk kepada Allah, dan diringankan akan tubuh badannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan seseorang tadi, apabila sahaja Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia rasa tenang, rasa gemar beribadat, rasa tenang, gemar beribadat. Yang pertama, Allah Ta'ala beri ketenangan. Yang kedua, Allah Ta'ala beri dia rasa gemar untuk beribadat. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala ringankan tubuhnya ataupun dipermudahkan dia untuk beribadah kepada Allah. 3 perkara. Yang pertama, ketenangan dalam hati. Ketenangan dalam hati dengan sesuatu yang dicampakkan oleh Allah Ta'ala. Setelah Allah memilih seorang tadi. Bukan dengan sebab ibadat dia, tapi dengan sebab pilihan Allah Ta'ala. Sebab bila orang tadi, bila Allah pilih dia, Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia tenang. Yang kedua, Allah Ta'ala beri dia gemar dalam ibadat. Rasa cenderung kepada ibadat. Sudah tidak ada lagi kecenderungan kepada maksiat. Sebab itu dikatakan bahawa ilmu Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala campak kepada hamba-hamba yang dia pilih. Inilah ilmu yang sebenar. Inilah ilmu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa ilmu yang sebenar adalah ilmu yang menggemarkan kamu kepada akhirat. Ilmu yang membawa kepada kamu ini takut kepada Allah. Ilmu yang membawa kepada kamu berjaya meninggalkan maksiat. Maka inilah ilmu yang sebenar. Ilmu yang sebenar. Ilmu yang duduk di hati, bukan duduk di lidah. Ilmu yang dikatakan bahawa ilmu yang keluar daripada hati, yang Allah Ta'ala campakkan di dalam hati-hati manusia. Ini pilihan Allah. Maka sebab itulah kata ulama, jalan menuju kepada Allah Ta'ala ini banyak. Sebanyak nafas-nafas manusia, jalan menuju pada Allah. Ada orang yang Allah Ta'ala beri
seorang itu kelebihan yang tertentu dengan sebab apa? Dengan sebab ikhlas dia dalam ibadat. Dengan sebab ikhlas dia. Dia satu orang yang ikhlas beribadat. Dia tidak ada ibadat banyak tapi dia ikhlas. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala campak dalam hati dia. Sehingga hatinya tadi tenang. Tenang sahaja. Baik. Maka dikatakan bahawa itu adalah hadiah daripada Allah, waridat ilahiyah. Seorang yang telah diberi waridat ilahiyah, yang dimasukkan waridat ilahiyah dalam kitab ini adalah ilmu. Ilmu yang menjadi cahaya di dalam hati. Itu maksud dia. Ilmu yang dijadikan cahaya dalam hati. Setengah ulama mengatakan yang dimasukkan di sini juga adalah ilmu laduni. Ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang diberi oleh Allah Taala dengan sebab Allah memilih seseorang tadi. Maka untuk dapat pilihan Allah Taala ini, orang itu pun beramal, dia belajar ilmu, dia pun beramal. Setelah dia beramal, Allah memberi satu lagi ilmu. Ilmu yang dia ini tidak belajar. Dia belajar innama ilmu bitta'allum, dia belajar ilmu. Sesungguhnya ilmu dengan belajar. Dia pun belajar ilmu. Setelah dia belajar ilmu, dia beramal dengan ilmu, Allah beri ilmu lagi. Ilmu satu lagi. Ilmu inilah yang dikatakan waridat ilahiyah, yang dimasukkan dalam matan ini. Ilmu yang Allah Ta'ala campak di dalam hati tadi. Dan ini hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu dia ada dua. Satu dia panggil ilmu kasbi. Kita dah bicara dah dahulu. Satu dia panggil ilmu kasbi. Yang kedua dia panggil ilmu wahbi. Bukan wahabi ni, wahbi. Ilmu kasbi dan wahbi. Ilmu kasbi adalah ilmu yang dapat melalui usaha. Usaha seperti apa? Seperti orang itu menghafal, orang itu mutalaah, mengkaji, murajaah, mengulang kaji, maka dia dapat ilmu. Tetapi satu lagi dia panggil ilmu wahbi, adalah ilmu yang Allah Ta'ala campak dalam hati. Campak dalam hati. Dan inilah ilmu yang sebenar. Dan ilmu ini dapat ada secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba sahaja. Setelah dia beramal, tiba-tiba Allah Ta'ala campak. Kadang-kadang dia tidak beramal banyak, Allah Ta'ala bagi ke dia. Kerana apa? Ilmu ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuhfah karamah, penghargaan, kemuliaan. Dimuliakan dengan dia segala hambanya. Siapa yang dapat, ini tanda Allah Ta'ala muliakan dia. Muliakan dia. Maka tiada ia pada ghalibnya, melainkan dengan terkejut, dengan secara tiba-tiba. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri ilmu pada dia dengan secara tiba-tiba. Bukan sabit dia banyak sembahyang, tidak. Bukan sabit dia ini banyak puasa, tak. Bukan sabit dia banyak infak, tak. Tapi sabit Allah Ta'ala pilih dia ini mungkin dengan sebab-sebab tertentu yang Allah Ta'ala yang mengetahui. Maka Allah Ta'ala pun bagilah kepada dia sebagai tuhfatu karamah, sebagai penghargaan kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang tadi. Maka dikatakan bahawa jangan mendakwa akan dia dan melihat akan dia, mereka itu ahli baginya. Setelah Allah memberi ilmu kepada dia, jangan merasa kenapa Allah Ta'ala bagi secara tiba-tiba supaya orang itu tidak mendakwa bahawa dia ini maknanya dia layak dapat ilmu ini. Tidak. Jangan dia mendakwa demikian. Sebab itu kata ulama tasawuf, hakikat tasawuf itu menghilangkan dakwaan. Jangan ada pendakwaan seperti mengatakan dalam hati, aku ini seorang yang soleh. Itu dakwa, pendakwaan. Kalau kamu merasa kamu soleh, maknanya
pendakwaan diri, merasa dirinya soleh itu, maka ini merupakan tipu daya. Dan juga seseorang tadi dikatakan bahawa supaya mereka tidak mendakwa dan melihat akan dirinya ahli baginya, supaya dia juga tidak merasa bahawa dia ini layak mendapat ilmu tadi. Tidak. Maknanya kerana itu bukan dia layak, tetapi itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberi, bukan sabit dia. Bukan sabit dia. Ingat, dalam ilmu tauhid kita diajar bahawa Allah tidak berhajat kepada makhluk. Allah tidak berhajat ibadat kita. Maksudnya Allah Ta'ala ni tidaklah melihat, oh kerana ibadat aku terpaksa bagi. Anugerah-anugerah aku tidak. Tetapi maknanya anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-Nya itu adalah disebabkan pilihan Allah. Pilihan Allah Ta'ala. Jadi macam mana nak dapat pilihan Allah Ta'ala? Maka kita kena banyakkan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama, kita kena menjaga diri kita, menjaga hati kita. Diri kita di situ menjaga anggota kita dan juga hati kita. Maka dikatakan bahawa kerana wujud segala warid mereka itu dan adalah tuhfah Allah Ta'ala, dan hadiahnya itu bahawasanya hadiahnya itu maha suci daripada dikurniakan dengan segala sesuatu pekerjaan. Allah Ta'ala tidak dikeranakan, bukan dikurniakan, dikeranakan dengan sesuatu. Maha suci Allah Ta'ala bergantung dengan kerana. Allah nak beri pada dia kerana orang ini gini-gini. Tidak. Itu pemberian Allah. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Jadi dikatakan bahawa seseorang tadi ada di zaman Nabi SAW yang mereka ia satu orang tua yang tidak ibadat banyak. Dia tidak banyak ibadat. Tetapi Nabi menjamin dia syurga. Kenapa? Kerana hatinya, dia kata, kerana dia menjaga hatinya. Tidak ada membenci orang lain. Dia menjaga lidahnya. Dan juga menjaga maknanya dirinya daripada maksiat. Allah Ta'ala jamin dia masuk syurga. Rasulullah jamin dia masuk syurga. Tetapi ada di sana satu kisah yang lain, satu orang yang soleh. Satu orang wanita yang soleh. Tetapi walaupun malam beribadat, siang beribadat, Nabi kata dia ahli neraka. Ahli neraka. Kerana apa? Kerana dia tidak berjaya menjaga hatinya. Kesan daripada tak berjaya menjaga hati, maka dia tak berjaya menjaga lidahnya. Maka Rasulullah SAW memberitahu bahawa walaupun dia ahli ibadat, tetapi dia tak jaga lidahnya, maka dia masuk dalam neraka Allah. Sebab itu dalam ayat, dalam pengajian kita, Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati hamba Allah. Allah tidak melihat kepada zahir. Bukan kerana, maknanya orang yang ada ilmu tidak boleh bergantung dengan ilmunya. Merasa ilmunya sudah hebat. Kalau kata bergantung rasa ilmu hebat, iblis lagi hebat lagi ilmu daripada kita. Allah Ta'ala beri dia. Nak kata ibadat, iblis dulu ibadat hebat lagi pada kita. Tetapi kerana apa? Kerana hati. Bila hati yang mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam, maka Allah binasakan. Maka di sini untuk mendapat hadiah daripada Allah, pemberian daripada Allah, bukan duduk pada zahirnya ibadat, tetapi untuk mendapat pilihan Allah Ta'ala dengan penjagaan hati. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ajsamikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh badan kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu. Maka Allah memberi seseorang tadi ilmu di sisi Allah. Allah Ta'ala beri kepada seorang tadi pilihan Allah.
bukan kerana ibadat ataupun sebab-sebab yang maknanya ibadat ke ataupun amal-amal tertentu, tidak. Tetapi itu daripada Allah Ta'ala. Kerana Maha Suci Allah, daripada dikeranakan dengan satu pekerjaan. Dan muqabalahnya dengan segala amal. Apa makna muqabalah? Timbal balik. Mau buat gini aku beri gini, mau buat gini aku beri gini. Maknanya tidak begitu. Maka di sini kita kena memahami, dalam kita melakukan amal ibadah kepada Allah, yang paling utama kita kena jaga pada hati kita. Makna jaga hati kita ini dengan arti kata, seorang yang sudah beramal soleh jangan merasa dirinya sudah layak untuk mendapat sesuatu pemberian Allah. Aku ini sebab aku jaga sembahyang ni, maka Allah beri aku rezeki begini. Maknanya, walaupun ia disebut siapa yang jaga solat itu dapat beri buah rezeki. Aku ini sembahyang duha aku tak tinggal ni, dengan sebab aku main sunat duha inilah aku dapat rezeki tak putus-putus. Di sini kita kena jaga hati kita. Maha Suci Allah memberi sesuatu disebabkan kerana. Maha Suci Allah maknanya daripada muqabalah dengan segala amal. Timbal balik daripada segala amal. Tidak. Maka kita, matan ini mengajar kepada kita, jaga hati kamu. Sehinggalah kamu mendapat waridat daripada Allah. Pemberian daripada Allah Ta'ala yang merupakan ilmu makrifat. Ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu yang mengenal kita kepada Allah. Banyak ilmu hari ni. Ada ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, macam-macam ilmu. Tapi adakah ilmu itu benar-benar membawa kita kenal Allah? Orang yang sibuk dengan ilmu fiqh, orang yang sibuk dengan ilmu tasawuf, sibuk dengan ilmu tauhid, perbahasan tauhid, fiqh pula dengan mengatakan perbahasan. Tapi adakah ilmu itu benar-benar membawa seorang itu mengenal Allah? Membaca Quran, tafsir Quran, membaca hadis, tafsir hadis, macam-macam. Siapa orang pun tafsir hadis ikut suka saja. Maknanya macam-macam. Tetapi persoalannya, adakah ilmu itu membawa kepada kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka ilmu yang membawa kepada mengenal Allah Ta'ala, para jemaah, bukan kerana seseorang itu, yang Allah beri ilmu pada seorang itu bukan kerana sabit ibadat, bukan kerana banyak kitab di rumah dia, bukan kerana dia pandai ceramah, bukan, tapi kerana hati yang bersih. Menyebabkan Allah campak kepada dia dalam hati. Dan pemberian Allah Ta'ala itu bukan disebabkan kerana sesuatu yang zahir pada amal, tetapi kerana Allah itu hadiah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi iaitu semata-mata karamnya, kemuliaan Allah, fadalnya, kelebihan Allah Ta'ala, daripada rahmatnya, daripada rahmat Allah Ta'ala pada segala hamba. Allah disebabkan Allah nak memberi kepada hamba dia tadi. Sebab itu kita apabila melihat ahli maksiat, jangan kita kata orang ni masuk neraka, jangan. Walaupun kita melakukan amal ibadat, kepada Allah, jangan merasa dah kita layak masuk surga, jangan. Kita hanya melakukan amal ibadat sebagai hamba kepada Allah. Dalam waktu yang sama kita cuba menjauhkan diri menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang membawa kemurkaan Allah Ta'ala. Maka saya teringat salah seorang guru kita, almarhum Tuan Guru Haji Mukmin Al-Fatani. Jadi Tuan Guru Haji Mukmin Al-Fatani ini, beliau ini mengatakan bahawa orang yang benar-benar berilmu adalah bukan kerana orang itu pandai menghafal, membaca kitab ataupun pandai berceramah, menulis, tidak.
Tetapi orang yang benar-benar berilmu itu adalah orang yang hatinya sentiasa mengingati Allah dan hatinya sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, orang ilmu yang dimasukkan yang sebenarnya adalah ilmu yang datang daripada hati. Kerana ilmu yang dihafal, kalau ketika mana, kata Imam Ghazali, ketika mana dia tidak ingat ilmu yang dihafal, maka sama saja dia dengan orang yang jahil. Tetapi ilmu yang dimasukkan ini adalah ilmu yang membawa seorang itu mengenal Allah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini hadiah daripada Allah yang Allah Taala kurnia kepada hamba dia tadi, disebabkan kemuliaan Allah dan rahmat Allah Ta'ala. Supaya jangan sesat mereka itu. Supaya mereka itu tidak sesat. Maknanya, supaya tidak sesat, maka Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu yang membawa dia mengenal Allah. Di zaman kita ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Macam-macam ada fitnah. Maka, saya teringat ketika mana berada di Yaman dahulu, ada satu orang cerita. Dia kata ada satu orang dia duduk di Sana'a. Dia pun belajar ilmu. Lepas dia belajar, dia pun pergi ke Hadramaut. Lepas dia pergi ke Hadramaut, dia pun belajar ilmu. Bila dia belajar ilmu, dia kata saya belajar dulu begini, sekarang begini. Tuan Guru Dinu kata macam ni, Tuan Guru gini kata macam ni. Jadi dia pun mula pening. Dia pun rasa takut. Mana ilmu yang benar ini? Manakah ilmu yang benar? Lalu dia berjumpa dengan satu orang Habib. Dia pun mengadu pada Habib, saya kebingungan setelah saya belajar ilmu, saya jadi bingung. Saya tak tahu yang mana satu benar. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Maknanya. Macam hari ni lah. Ustaz sama ustaz pun kadang bertelagah. Ustazah sama ustazah pun bertelagah. Ulama sama ulama pun begitu. Kadang-kadang jadi kebingungan. Bingung. Nak kata sebelah sana pun, ustaz sana buat tubik hadis. Ustaz sini tubik hadis juga. Kita orang awam ni jadi pening. Mana satu betul ni? Maknanya. Ilmu yang sebenar yang Allah Ta'ala campak dalam hati, sebagaimana kita beritahu, ilmu itu membawa ketenangan. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Sesiapa yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya dengan Islam, bahwa ala nurim min rabbih, maka Allah Ta'ala jadikan dia ini campakkan cahaya di dalam hati dia. Jadi ilmu yang dimaksudkan ini ilmu yang mendatangkan cahaya dalam hati. Cahaya dalam hati. Maka kata Habib tadi, beginilah kamu pening sangat nak tahu yang mana satu. Kalau aku buat tubik dalil, kan hujah begini, kata begini-gini dalil ini, sedangkan dah di pihak sana pun ada dalilnya. Maka Habib tu kata begini, sekarang mu ikut aku. Kamu ikut aku pergi ke Masjid Ba'alawi, satu masjid. Kamu duduk di situ ada satu tempat khalwah. Satu orang wali Allah, tempat khalwah. Mu duduk di situ. Di sini kamu sucikan diri kamu. Kamu banyakkan beristighfar, kamu banyakkan berzikir, kamu banyakkan mohon pada Allah petunjuk. Maka dia pun ikut. Dia pun duduk dalam masjid, berzikir, maka selang berapa lama, lalulah dia pun rasa jumpa Habib. Saya sudah rasa tenang, saya sudah tahu yang mana satu yang benar, yang mana satu yang batil. Batil. Yang mana satu benar, mana satu batil. Alhamdulillah, dia kata. Barulah hati saya tenang. Hati saya tenang, katanya. Inilah pemberian Allah Ta'ala. Kesan daripada hati yang bersih. Maka ilmu yang dimasukkanlah ilmu yang membawa seorang itu mengenal Allah daripada disebabkan dengan hati yang bersih. Maka Allah memandang hati-hati manusia. Bukan Allah Ta'ala memandang, oh orang ni pandai ceramah, orang ni pandai berpidato, orang ni hebat baca kitab, orang ni banyak kitab, orang ni banyak tuan guru, orang ni maknanya banyak beribadat. Tidak. Allah Ta'ala tidak melihat begitu.
Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati manusia. Bila hati-hati manusia itu, mana hati-hati yang bersih, itulah tempatnya Allah mencurahkan anugerahnya kepada hamba-Nya. Sehingga bila Allah memberi ilmu ini tidak akan membawa kepada dia sesat. Kerana inilah kata Kailani radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok dalam kitab yang lain, dia kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kailani ni Jilani lah. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu bermula, warid ilahi itu tiada datang ia dengan dakwa. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu tidak akan dapat ilmu daripada Allah dengan sebenar-benarnya selagi mana kamu tidak hilangkan dakwa, pendakwaan. Apa makna dakwa ni? Yakni kamu mendakwa dalam hati kamu bahawa kamu ini sudah alim. Siapa yang dakwa dirinya rasa dia dah alim, ataupun orang-orang ahli ilmu dia berasa dia alim, orang-orang ahli ibadat dia rasa dia soleh. Maknanya orang-orang yang banyak infak fisabilillah, dia berasa dia dermawan. Selagi mana ada dalam hati kamu pendakwaan, yang ahli ilmu mendakwa dia ini alim, yang ahli ibadat mendakwa dirinya soleh, yang orang yang banyak menderma mendakwa dirinya dermawan, dia rasa dirinya dermawan, maka selagi mana ada di dalam hati kamu pendakwaan, selagi itu kamu tidak akan dapat ilmu daripada Allah. Ilmu yang dimasukkan waridat ilahiyah ini. Selagi mana ada pendakwaan. Sebab tu bahaya. Kadang-kadang penyakit ahli ilmu kan. Penyakit ahli ilmu kadang-kadang rasa ilmu kita lebih hebat pada dia. Ataupun kita maknanya kita merendah-rendahkan orang. Maknanya ataupun kita rasa orang kata ni suka condemn orang. Jadi ini kesan daripada hati sebenarnya. Kesan daripada hati. Maka dalam keadaan macam itu, katanya Syekh Abdul Qadir Jilani, selagi mana ada pendakwaan dalam hati kamu, sama ada kamu dakwa kamu ini ahli ilmu, ataupun kamu dakwa bahawa kamu ni ahli ibadat, ataupun kamu dakwa bahawa kamu ni dermawan sebab kamu banyak infak. Habis tempat kamu infak, habis kitab kamu mengajar, habis sembahyang sunat kamu amalkan, maka timbul dalam hati pendakwaan. Maka duduk dalam hati kamu pendakwaan itu, itulah jalan binasa yang tidak layak mendapat ilmu daripada Allah, yakni tidak layak mendapat waridat ilahiyah daripada Allah. Dan tiada datang atas sesuatu perkara. Tiada datang atas sesuatu perkara selagi mana kamu ini maknanya ada pendakwaan, kamu tidak akan dapat anugerah daripada Allah, sesuatu anugerah daripada Allah. Dan tiada datang dalam suatu waktu yang khusus, dan tiada hilang dengan sebab. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, waridat ilahi ini tiada datang dengan dakwa, tiada datang atas sesuatu perkara, sabit tertentu, tidak. Maknanya sabit saya infak ni Tuhan bagi saya dapat ni, tidak. Ataupun tidak datang juga dalam satu waktu yang khusus. Maknanya tidak Allah Ta'ala bagi ilmu ini dengan sampai macam kita belajar lah ni, nak dapat PhD kena belajar sampai berapa tahun? Cukup 8 tahun. Daripada diploma sampai ijazah sampai PhD, masa-masa tertentu baru dapat. Tidak. Ada orang belajar 3 tahun dapat. Ada satu orang tu kisah dia, umur dia itu 60 tahun. 60 tahun. Masa 60 tahun itu dia kata dia tu nak belajar ilmu. Saya nak belajar ilmu. Bila orang tengok umur 60 tahun baru nak belajar, baru belajar pondok 60 tahun, nak belajar ilmu.
maka orang ketawa ke dia. Orang ketawa ke dia. Maka dia tinggalkan, biarlah orang ketawa, dia pergi belajar. Dia belajar 20 tahun. Setelah umurnya 80 tahun dia jadi ulama. 20 tahun dia belajar. Dia jadi ulama. Bila dia jadi ulama, dia pergi cari orang. Mana orang yang ketawakan aku? Maknanya, dia pergi. Bila dia pergi saja, dia kata, saya ucap terima kasih. Dulu kamu ketawakan aku. Tetapi maknanya, hari ini Allah memberi anugerah kepada aku. Jadi, dia pun ucap bersyukur kepada Allah. Maknanya. Maka, ada orang belajar 4 tahun, 5 tahun, ada orang belajar 2 tahun. Sebagai macam orang belajar 20 tahun. Maka, pemberian ilmu ini tidak sama. Dan ilmu itu dapat melalui hati yang bersih. Kemudian dikatakan lagi bahawa dan tiada hilang dengan sebab sesuatu. Maka dikata tidak hilang dengan sebab sesuatu. Bila Allah beri ilmu saja, kata Allamah Habib Umar, hati seorang itu bila sudah tunduk kepada Allah, maka hati itu tidak lagi bangkit. Sentiasa tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah Ta'ala. Gitu gambaran. Maka orang itu apabila Allah memberi ilmu dalam hatinya, maka dalam keadaan itu, ilmu itu tidak akan hilang. Ilmu itu tak hilang dah. Ilmu yang hilang tu kadang-kadang bila lama tinggal, tak baca kitab, hilang. Tak apa. Nak kitab hikam. Kitab hikam ni payah sebenarnya. Tapi nak bagi tahu, kalau tak baca, hilang. Kadang-kadang bila tak tidak murajaah, hilang balik. Itu bukan ilmu yang betul-betul lagi. Ilmu yang betul-betul ni bila Allah Ta'ala beri saja, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak hilang. Maka kita contohkan. Ilmu ini gambarannya seperti air. Maka ada air yang kita gali lubang, kita pun curahkan air dalam lubang tadi. Maka dalam lubang tadi ada air. Tetapi bila datang cahaya matahari, panas, air tadi jadi kering. Jadi kering. Satu lagi, yang kita gali lubang, daripada lubang tu keluar air. Bila air daripada lubang kita gali tadi, keluar air daripada dalam lubang tadi, maka air yang keluar daripada dalam lubang yang kita gali itu, air itu tak hilang. Air itu tetap ada. Itulah gambarannya. Bila diberi oleh Allah Ta'ala ilmu mengenal Allah Ta'ala, maka ilmu tadi tidak hilang lagi. Oleh kerana itu, janganlah kita berbangga-bangga dengan ilmu. Jangan kita berbangga dengan ibadah. Jangan berbangga dengan amal. Maka ulama' mengatakan, kenapa Allah memberi ilmu itu secara tiba-tiba, tidak disebabkan. Kenapa ilmu yang Allah beri tadi tidak disebabkan dengan amal dia, tidak disebabkan dengan masa ada seumpamanya. Ada kerana tiga hikmah Allah memberi ilmu kepada hamba tadi secara tiba-tiba. Yang pertama, supaya dia mengetahui bahawa ilmu itu anugerah daripada Allah, bukan daripada usaha dia. Anugerah daripada Allah. Jadi dia kadang-kadang orang mari, Ustaz doakan saya. Maknanya kita pun kata, kamulah doa aku Ustaz. Doa Ustaz orang alim, orang soleh. Tahu mana kita alim, kita soleh? Boleh jadi orang yang bercakap dengan kita tu, dia lebih alim, lebih soleh. Kerana alim dan soleh ni bukan duduk pada kitab, bukan duduk pada ceramah, bukan, tidak. Maknanya tapi alim dan soleh ni duduk kepada hati, mengikut pandangan orang-orang sufi. Lalu dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa bila Allah memberi ilmu kepada seorang tadi kena melihat bahawa, kena merasakan bahawa ini anugerah daripada Allah. Ini anugerah daripada Allah supaya dia bersyukur. Yang kedua dia kena mengetahui bahawa betapa besarnya pemberian ilmu ini, lebih besar daripada segala ilmu yang lain.
menyedari bahawa ilmu di sisi Allah yang Allah Ta'ala campak dalam hati ini adalah ilmu yang besar, supaya dia mengetahui bahawa ini adalah satu pemberian yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dan yang ketiga, bila Allah campak ilmu kepada ini, tujuan dia adalah untuk dia lebih semangat lagi beribadah kepada Allah. Jadi tujuan Allah memberi ilmu dalam hati ini antaranya supaya dia sedar ini pemberian Allah, bukan daripada amal dia, sabit amal dia, tidak. Yang kedua, dia kena mengetahui bahawa ini anugerah yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada dia supaya dia menyedari kadar Allah, makna kedudukan Allah Ta'ala ini, maknanya yang maha pengasih kepada hambanya. Dan yang ketiga, supaya seseorang tadi mengetahui bahawa pemberian ini menggalakkan dia lagi beribadah kepada Allah Ta'ala. Baik, maka ilmu-ilmu ini dikatakan segala warid ini yang lintasan dalam hati yang bentuk baik ini, perkara yang baik ini ada 4. Warid ini ada 4. Ilmu yang duduk dalam hati ini ada 4 perkara. Satu dia panggil warid ilahi, yakni yang datang daripada Allah. Yang kedua al-mulki, warid mulki yang datang daripada malaikat. Yang ketiga warid an-nafsai yang datang daripada nafsu. Yang keempat warid syaitani yang datang daripada syaitan. Ada 4. Kadang-kadang kita rasa ilmu tu benar tapi daripada nafsu. Warid itu warid ilahi, pemberian Allah ini ada 4. Satu dia panggil ilahi. Warid ini ada 4, satu dia panggil ilahi. Pemberian itu ada 4. Satu daripada Allah. Yang kedua daripada malaikat. Yang ketiga daripada nafsu. Yang keempat daripada syaitan. Rasa-rasa bagus, tapi rupanya nafsu. Kita pun semangat berdoa, semangat beribadat. Allah Ta'ala bagi rezeki melimpah-limpah kita banyak infak. Rupanya nafsu. Macam mana nafsu? Kita banyak infak ni sebab semangat orang puji kita lebih. Bila orang puji kita semangat ibadat. Rupanya perkara yang kita dapati dalam hati kita itu datang daripada nafsu kita. Ataupun datang daripada syaitan. Ada juga datang daripada syaitan. Baik, kita tengok satu-satu. Yang pertama, warid ilahi. Yang datang daripada Allah. Sesuatu ilmu, sesuatu pemberian, satu lintasan dalam hati tadi yang datang daripada Allah. Iaitu datang daripada hadratul ghaib. Yang datang daripada Allah yang mengetahui perkara ghaib. Tiada ia melainkan tiba-tiba. Tiba-tiba Allah Ta'ala datang. Saya tiba-tiba. Bukan dengan sebab-sebab tertentu. Allah Ta'ala bagi. Iaitu tiada tersalah ia selama-lama. Dan Allah memberi ilmu kepada dia. Dan ilmu itu tidak salah. Maksudnya apa? Ilmu itu tidak membawa kepada sesat. Dan ilmu ini membawa kepada sesuatu yang benar. Datang daripada Allah. Pernah dengar dalam satu kenyataan. Ittaqu firasatul mu'min. Takutlah kamu firasat orang mukmin. Kerana firasat orang mukmin itu firasat orang mukmin itu datang daripada cahaya Allah. Ada satu orang wali Allah. Tapi tak nak sebut nama dia, takut. Sebab takut bila tak setuju kan, nanti bila kita sebut nama orang ini kan, nanti dicelanya orang wali Allah ini. Satu orang wali Allah. Dia mengatakan kalaulah kamu ini, kalaulah berlaku wabak, tiba-tiba masjid ditutup, maka wabak ini tidak akan berkurangan. Ini kata satu orang wali Allah. Maknanya dah je tahu mana. Tapi kita tengok benar. Hari ni kita tengok bila masjid ditutup, wabak semakin naik. Ingat, ittaqu firasatul mu'min. Takutlah kamu akan firasat orang mukmin.
kerana mereka memandang dengan cahaya Allah. Ini contoh je tak nak panjang takut jadi isu, tapi nak bagi tahu orang-orang sufi, orang-orang soleh, bila Allah memberi ilmu kepada mereka, mereka itu setengah daripada mereka yang mendapat pemberian Allah, ilmu mereka bukan daripada akal, ilmu mereka bukan daripada lidah, ilmu mereka datang daripada hati. Maknanya baik. Kemudian itu yang pertama datang daripada Allah secara tiba-tiba, pemberian Allah Ta'ala, dan ilmu yang Allah Ta'ala ni beri itu datang daripada cahaya Allah Ta'ala. Yang kedua, mulki. Mulki ini iaitu ilmu yang datang daripada malaikat, iaitu tiap-tiap barang yang di dalamnya ada kebaikan. Yang tadi ada perkara hadratul ghaib, perkara rahsia-rahsia Allah. Maknanya kalau dapat ilahi ni rahsia Allah yang kita tak dapat baca, dia dapat baca. Setengahnya mengatakan kasyaf dan seumpamanya, ilmu laduni, ilmu mukasyafah dan seumpamanya, itu daripada Allah. Yang kedua, dia panggil tiap-tiap barang yang di dalamnya ada kebajikan, ada sesuatu yang datang, benda-benda yang baik, tiba-tiba diberi tunjuk. Nak tanya pada para jemaah, para jemaah nak tanya, pernah tak kita duduk di dalam majlis ilmu, tiba-tiba ada satu lintasan dalam hati kita. Lintasan dalam hati kita ini mari melintas, balik lagi kena baca Quran. Balik lagi kena baca Quran. Bila dengar dalam kuliah ilmu, mari lintas dalam hati, kena zikir 1000 kali istighfar contohnya. Maknanya itu benda-benda yang baik, itu dipanggil ilham. Ilham daripada, dan itu dipanggil ilmu yang datang daripada malaikat ataupun warid mulki, yang dinamakan ia akan ilham. Itu warid mulki dipanggil ilham. Maknanya yang ketiga dia panggil nafsai. Ini nafsu. Inilah yang kita tertipu daya. Kita orang yang tak ada ilmu ni banyak tertipu daya lah. Maknanya ilmu tertipu daya. Macam mana? Contohnya nafsai iaitu warid nafsu ni, iaitu barang yang di dalam bahagiannya nafsu. Ada dia dinama hajis, maknanya sesuatu yang ada di dalamnya nafsu. Padahal nafsu kita jadi semangat beribadat bukan kerana ilmu, tetapi kerana nafsu. Walaupun kita tahu zahir, kalau kita semayang sunat begini pahala, ini begini pahala. Kalau kita semayang sunat duha banyak pahala begini. Tetapi kita tidak sedar itu sebenarnya datang daripada nafsu. Kan kita bagi contoh. Itu contoh saja tu. Contoh kalau orang puji kita. Orang duk puji kita, kita jadi kau semangat. Kau semangat kita beribadat. Sehingga habis kita amal ibadat kita. Antara sifat amal ibadat yang datang daripada nafsu, apabila amal ibadat yang kita lakukan ini, kita suka cerita pada orang. Suka cerita pada orang ibadat yang kita lakukan. Ini antaranya dipanggil nafsu. Ilmu tu dapat dah, ilmu dalam hati, tetapi itu membawa kepada nafsu. Membawa pada nafsu. Itu jaga-jaga. Sebab itu nak pesan saya, kalaulah kita melakukan satu amal ibadat, secara kita buat satu ibadat, tiba-tiba ibadat yang kita buat tu dapat pujian. Pujian. Bila kita buat ibadat, kita dapat pujian. Kita semayang sunat duha, orang pun puji kita. Oh, rajin semayang sunat duha. Kemudian, sehabis ujian tadi itu, kita jadi semangat buat. Semangat buat. Tiba-tiba satu hari orang keji kita. Kita pun malas lah. Malas lah semayang sunat duha. Maknanya malas semayang sunat duha. Kerana apa? Kerana bila kita semayang sunat duha pun, orang kata kita begini. Jadi apa maknanya? Selama ini ibadat kamu ini duduk dalam nafsu. Duduk dalam nafsu. Maka contohnya, ini contoh saja,
Kalau kita rajin infak fisabilillah, kita infak dan bila kita infak tadi, kita pun dapat pujian. Bila kita dapat pujian, kau orang puji, kau semangat kita buat. Semua kau semangat kita buat. Kita pun baca dalam ilmu. Kalau infak dapat pahala gini, pahala gini, pahala gini. Ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang membawa nafsu. Membawa nafsu. Kerana apa? Kerana tak lepas daripada penyakit riak, ujub dan seumpamanya. Wal'iyazubillah. Sama saja infak ke, mengajar ke, begitulah. Maknanya. Apabila kita nak sokongan, nak apa dan seumpamanya. Dan yang keempat, dia panggil syaitani, iaitu barang yang membawa kepada jalan yang menyalahi hak Allah Ta'ala. Ini dinamakan ia akan was-was. 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 Ini dia panggil sesuatu yang menyalahi hak, menyalahi yang sebenar. Dapat ilmu dah, tetapi ilmu yang menyalahi yang sebenar. Ada orang tanya saja ni. Saja orang tanya. Dia kata bagaimana pandangan ustaz? Pandangan ustaz kalau dikatakan bahawa apa dia ini? Seorang tadi kalau katakan bahawa tak apalah, saya ceritalah, nanti timbul masalah pula. Maknanya hanya dikatakan bahawa syaitan ni, dia ini ilmu yang datang daripada syaitan ini, apabila seseorang tadi dia ini melakukan sesuatu ataupun ilmu yang didapat, dan ilmu yang didapat tadi dalam waktu yang sama, ilmu tadi tu bercanggah dengan perkara yang sebenar. Perkara yang sebenar. Seperti apa? Yang sunnah ini dikatakan tidak sunnah. Yang tidak sunnah dikatakan sunnah Nabi. Itu contohnya. Maka itu ilmu yang dia dapat. Tetapi ilmu itu bercanggah dengan perkara yang hak. Maka ini membawa kepada maknanya. Jadi dikatakan bahawa inilah 4 perkara ilmu, ada daripada ilahiyah, ada pada mulki, ada pada nafsai, dan ada daripada syaitani. Jadi 4 ini hendaklah kita mengetahui, dapat membezanya. Yang paling penting, pemberian ilmu itu adalah berdasarkan yang Allah Ta'ala beri tadi, berdasarkan kepada penyucian hati. Penyucian hati. Dan dikatakan bahawa dan tak kala ada memelihara waridat itu daripada segala wajah hikmah. Kalau dapat jaga warid itu ada hikmahnya. Maka wajib memelihara akan dia atas ahli khidmat. Bagi orang yang ahli khidmat tadi, dia jaga. Maknanya ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia tadi. Dan tertentulah bahawasanya orang yang mengharuskan akan dia itu, maka sesungguhnya telah membinasakan hormah. Maka kerana yang demikian itu baik. Maknanya ada mengenai perkara ini, ada kaitan dengan matan yang akan datang. Kesimpulan apa yang kita baca pada malam ini, Allah memberi ilmu kepada seseorang tadi. Pemberian daripada Allah bukan sabit ibadat. Tetapi pemberian yang Allah beri kepada seseorang tadi adalah sebab pemberian rahmat Allah, pilihan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian memberitahu kepada kita bahawa seseorang tadi jangan ada dakwa. Buang dalam hati kita rasa kita soleh, rasa kita bijak, rasa kita dermawan, rasa kita banyak berjasa pada orang. Buang itu sehingga melihat bahawa semuanya daripada Allah Ta'ala. Tidak ada daripada kita. Bukan sabit kita soleh dan seumpamanya. Kemudian ingat ada sesuatu yang datang daripada Allah. Ada satu datang daripada malaikat. Ada satu datang daripada syaitan. Datang daripada nafsu. Benda ini kita dapat mengesannya apabila kita berjaya menjaga hati kita. Membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran dosa. Jadi dengan sebab itu disuruh kepada kita banyakkan berzikir, banyakkan beramal dan duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Ilmu tadi yang benar
mendatangkan ketenangan dalam hati, menggalakkan ibadat, dan juga dalam satu waktu yang sama meringankan tubuh badan kita melakukan ibadat dan menjauhkan kita daripada maksiat. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang soleh. Segala kemuskilan tanya orang yang lebih alim, lebih soleh. Sekadar ini sajalah yang Ustaz dapat sampaikan. Minta maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan. Ustaz bukan orang alim, bukan orang yang soleh. Hanya sekadar maknanya membaca sahaja apa-apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi sekadar ini saja, rasanya tidak ketinggalan ataupun tidak salah lagi kalau Ustaz nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.